silakan duduk. 弟兄姐妹们，各位牧长同工，大家平安。 Shalom Bapak Ibu sekalian dan majelis dan juga boksu. 开心，也很感谢上帝，今天早上有机会在我们当中，在这个教会来分享神的话语。 Sangat bersyukur pagi ini saya boleh berkesempatan ke gereja sini untuk menyampaikan firman Tuhan. 我很感动看到越来越多人来敬拜上帝，在这个教会里面。 Saya sungguh terharu dan tersentuh melihat sedemikian banyak orang yang datang ke gereja ini untuk beribadah pada Tuhan. 在我没有记错的话，好像在我之前最后一次来这边早上的聚会上面是没有人的。 Seingat saya, sebelumnya saya datang ke sini di atas tuh nggak ada orang. 但是今天这么多人来， Tapi hari ini begitu banyak orang yang datang. 说明上帝的工作在这个教会真的彰显得非常好， Itu artinya Tuhan hadir sangat baik di gereja 人数 kita. 越来越多， Jemaatnya semakin 感 banyak. 谢上帝。 Puji Tuhan. 阿门吗，弟兄姐妹们 Amin 感谢上帝， Puji 实在 Tuhan 感谢上帝。 Sungguh 那 puji 今天我们 Tuhan 要思考一个主题，叫做你的身体是神的殿。 Pagi ini kita merenungkan sebuah tema yaitu tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 我们先一起来读刚才我们所读过的那一段经文，在哥林多前书第3章16到17节。 Kita mau sama-sama baca 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 我们先用中文的来念一遍，Dengan bahasa Mandarin terlebih dahulu. 先用中文的来念一遍，哥林多前书第13章16到17节。slide berikutnya, minta tolong. OK， 我们一起来读，请，岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们。 Dalam berbahasa Indonesia kita bersama-sama, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 弟兄姐妹们，神的话告诉我们关于殿这个事情，这个东西，殿其实就是一个房子，一个居所。 Bait Allah itu merupakan rumah. 对我们来说，房子当然是我们非常需要的一个东西，对吗？ Bagi kita rumah adalah sesuatu yang penting, benar tidak? 我们当中一生努力奋斗，都是要买到最少一间房子。 Dalam hidup kita bekerja keras setidaknya untuk beli satu rumah. 也许我们当中有人心里面祷告说：“主啊，求你垂听我的祷告，赐给我一栋房子。” Mungkin di dalam kita di tengah-tengah kita ada yang berdoa di dalam hati, Tuhan berikanlah saya sebuah rumah. 求主垂听你的祷告，祝福你。 Kiranya Tuhan mendengar doamu 但 dan 是可能 memberkati. 也有人祷告说：“主啊，我头痛，我的房子太多了，要怎么办 Tapi juga ada yang berdoa, Tuhan rumahku terlalu banyak, aku pusing gimana nih?？” 如果你房子太多了，不用头痛， Kalau rumahmu terlalu banyak jangan pusing, 捐给教会就好。 sumbangkan kepada gereja. 这个是最好的一个方法。 Ini adalah cara yang 所以 terbaik. 房子是我们很重要的一个东西。 Jadi rumah adalah suatu hal yang sangat penting bagi 那 kita. 因为房子呢，不单是我们居住的一个地方，房子它也是证明我们的存在。 Rumah tidak hanya tempat tinggal bagi kita, tapi juga merupakan sebuah lambang kehadiran 在我 kita. 们认识一个人的时候，我们一开始问的第一个问题就是你的名字叫什么？你叫什么名字？ Saat kita kenal seseorang, pertama yang kita tanya adalah namamu siapa. 但是问了名字之后，第二个问题是什么呢？ Pertanyaan kedua itu apa? 你住在哪里？ Kamu tinggal di 为 mana? 什么我们要知道他的住处呢？ Kenapa kita harus tahu tempat 因为他 tinggalnya? 的住处呢，就证明就说明他的身份、他的社会地位。 Karena tempat tinggalnya itu menunjukkan status dan posisinya. 如果人问我们住在哪里的话， Kalau orang menanyakan kita di mana kita 如果我们 tinggal, 住在一个很好的地方， kalau kita tinggal di sebuah tempat yang 我们 bagus, 就很得意的把那个地方说出来。 kita seakan-akan dengan bangga menyebut tempat 要跟我说 tinggalnya. 哦，我住在 Menteng， Misalnya saya tinggal di Menteng, 哦，我住在 Kemang。 saya tinggal di 哇，我们 Kemang. 都很得意的把这些地方豪华的地方说出来， Kita menyebutkan tempat yang mewah ini dengan sangat 因为 bangga. 我们不只是把我们的居住的地方告诉别人，我们是把我们社会的地位告诉一个人。 Kita tidak hanya menyebutkan tempat tinggal, tapi juga posisi dan status kita di 但是 masyarakat. 如果我们住在什么小地方、偏僻的地方，我们就也没有什么这个得意的感觉，把它说出来。 Tapi kalau kita tinggal di tempat kecil atau terpencil, maka kita nggak ada bangga-bangganya untuk menunjukkan tempat 所以呢， tinggal 弟兄 kita. 姐妹们，居所、住家是非常的重要， Jadi tempat tinggal dan rumah kita itu sangatlah 因为 penting. 它证明一个人的存在。 Karena itu menunjukkan sebuah kehadiran 那现 seseorang. 在，当我们谈到关于上帝的时候， Lalu kalau kita berbicara tentang Tuhan, 如果我们跟一个不相信上帝存在的人说到上帝这件事情， ketika kita bertemu dengan seseorang yang tidak percaya kehadiran Tuhan, 那么他问我们的第一个问题就是： maka pertanyaan pertama yang dia tanyakan pada kita, 上帝在哪里？ Tuhan di mana? 上帝在哪里？ Di mana Tuhan? 他住在哪里？
Tuhan tinggal di mana? 呀，所以弟兄姐妹们，在60年代有一个俄罗斯的宇航员，他飞到月亮去。 Jadi ada seorang astronot Rusia yang dia terbang ke bulan. 在1960年，他飞到月亮去， Tahun 1906 dia terbang ke bulan. 然后他在月亮，他说：“我找天使找不到， Dia terbang ke bulan dan dia lihat, saya tak cari malaikat nggak ada. 我找上帝也找不到。 Saya cari Tuhan juga tidak ” 所以他 ada. 回到地球之后呢， Saat dia kembali ke bumi, 那他就在俄罗斯那边宣传没有上帝。 dia sebarkan di Rusia bahwa tidak ada Tuhan. 然后俄罗斯的一个画家就把这个图片画出来， Lalu seorang pelukis Rusia menggambar sebuah gambar ini 来在那边宣传说没有上帝。 dan menyebarkan bahwa tidak ada 弟兄 Tuhan. 姐妹们，上帝有吗？ Saudara-saudara sekalian, apakah 当 Tuhan 然 ada? 有啊， Tentu saja ada. 但是问题是他在哪里？ Tapi pertanyaannya dia di mana? 他住在哪里？ Tuhan tinggal di mana? 弟兄姐妹们，圣经告诉我们一个很重要的真理， Alkitab memberitahu kita sebuah kebenaran. 他就是住在我们里面。 Tuhan tinggal di dalam hati 因 kita. 为圣经告诉我们，你们是神的殿， Alkitab mengatakan bahwa kita adalah bait Allah. 你们每一个人，我们在这边的每一个人，就是上帝的殿。 Setiap kita yang ada di sini adalah bait Allah. 上帝的殿意思就是说，神的居所， Bait Allah itu berarti tempat kediaman Allah. 上帝住在我们里面。 Tuhan tinggal di dalam hati 当 kita. 然了，弟兄姐妹们，如果我们要用一个技术性的说明来解释清楚这件事情，我们是比较难的， Mungkin kalau kita mau menjelaskan dengan lebih dalam mungkin agak susah. 因为这个是属灵的一个说法。 Karena ini ada penjelasan secara 意思 teologis. 就是说，上帝跟我们在一起。 Tuhan bersama dengan kita. 弟兄姐妹们，这个是上帝很重要的一个心意。 Ini adalah kerinduan Tuhan yang benar-benar. 上帝他本来就是一个渴慕、渴望跟我们住在一起的一位上帝。 Pada dasarnya Tuhan adalah seorang pribadi Tuhan yang ingin dekat dengan kita. 虽然人犯罪了， Walaupun manusia sudah berdosa, 人离开了上帝， manusia sudah menjauh dari 但是 Tuhan. 上帝并没有离开我们。 Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. 虽然早期在旧约里面，我们看到以色列人抵抗上帝， Bagaimana kita melihat dulu orang Israel melawan Tuhan, 但是上帝仍然渴慕的住在他们当中。 tapi Tuhan tetap rindu tinggal bersama dengan 上帝 mereka. 叫他们建造一个会幕， Tuhan meminta mereka membangun kemah suci, 成为上帝与他们同在，在他们中间的一个记号。 menjadi sebuah lambang bahwa Tuhan beserta dan tinggal dengan 那 mereka. 个时候，以色列人还没有定住在一个地方， Saat itu orang Israel belum menetap di sebuah 他们 tempat. 是一个游牧民族， Mereka adalah orang yang nomaden, 搬来搬去，搬来搬去。 pindah sana, pindah sini. 神的会幕也跟着他们一起搬来搬去，搬来搬去。 Kemah suci ini pun ikut berpindah-pindah. 所以会幕是可以移动的一个神的同在的记号。 Jadi kemah suci ini adalah sebuah kemah yang bisa pindah-pindah. 但是呢，当以色列人慢慢稳定下来，住在一个国家之后， Tapi perlahan-lahan orang Israel mulai menetap di 他 sebuah 们住在 negara. 迦南地之后，上帝就许可他们建造圣殿。 Mereka tinggal di negeri Kanan dan Tuhan izinkan mereka membangun bait 如 Allah. 果会幕是可以移动的，那么圣殿它就是一个永久性的一个神同在的记号。 Kalau kemah suci itu adalah sebuah yang bisa dipindah-pindahkan, maka bait Allah itu sebuah yang permanen. 哇，以色列人很开心， Orang Israel sangat 我们终于 gembira. 不用搬来搬去了， Dulunya kita pindah-pindah. 上帝也不用跟着我们搬来搬去了。 Nah Tuhan juga ikut, sekarang nggak perlu ikut 呀 pindah-pindah. 大卫王说：“我们为上帝建造一个圣殿吧，让他住在我们当中，不要搬走了。” Raja Daud pun berkata bahwa mari kita bangun bait Allah sehingga bait Allah ini tidak perlu berpindah. 上帝许可他为上帝建造，透过所罗门建造这个美好的圣殿。 Dan Tuhan izinkan melalui Salomo bait Allah ini boleh dibangun. 他们以为 Mereka pikir 上帝喜欢住在这么豪华的一个建筑物当中， Tuhan suka tinggal di bangunan yang megah. 他们以为上帝喜欢住在他们所设计出来的这个圣殿当中。 Mereka pikir Tuhan suka tinggal di bait Allah yang mereka 其实 desain. 上帝喜欢的不是这个建筑物， Sebenarnya yang Tuhan suka bukanlah bangunan itu. 上帝喜欢的就是他们渴慕为上帝建造圣殿的那一颗心。 Tapi yang Tuhan suka adalah hati mereka yang rindu 上 membangun 帝 bait 所喜 Allah. 欢的就是他们爱上帝的那一颗心， Yang Tuhan suka adalah hati mereka yang mencintai 那 Tuhan. 个就是上帝最喜欢的。 Itu adalah hal yang paling Tuhan 但是 sukai. 以色列人误会了， Tapi
orang Israel salah 他 paham. 们以为他们有这么豪华的圣殿之后，上帝就永远跟他们在一起，所以他们就在那边放肆、放纵、犯罪。 Mereka kira Tuhan senang dengan bait Allah yang permanen ini, malah mereka berdosa di sana. 呀，所以呢，弟兄姐妹们，上帝就许可这么美好的圣殿被拆毁了， Tuhan izinkan bait Allah yang megah ini hancur. 来告诉他们，上帝存在的那个媒介的那个媒体，不是这个建筑物。 Yang Tuhan Ya. yang Tuhan banggakan bukanlah bangunan ini, 而是他们的心， tetapi hati mereka. 所以从可以移动的到永久的到内在的内住。 Jadi dari yang portable atau pindah-pindah menjadi permanen sampai sekarang adalah di yang 所以 imanen. 在这边神的话告诉我们说，你们就是神的殿 Di sini Tuhan berkata bahwa kalian adalah bait Allah. 呀。上帝不喜悦美好的建筑物， Tuhan tidak bersuka cita atas bangunan 但是 apapun. 上帝所喜悦的是人渴慕寻找他的心， Tapi yang Tuhan suka citakan adalah hati yang mencari Tuhan. 因为他本来就不需要世上的建筑物啊。 Karena pada dasarnya Tuhan tidak butuh bangunan di dunia 因为 ini. 圣经告诉我们，天是他的作为， Karena di Alkitab dikatakan bahwa langit adalah Tahtanya. tahtanya. 地是他的脚凳。 Dan bumi adalah tumpuan 呀 kakinya. 上帝不需要一个休息的地方， Tuhan tidak butuh tempat untuk 因为 beristirahat. 他是一个不打盹、不睡觉的上帝。 Dia adalah Tuhan yang tidak tertidur dan terlelap. 上帝不是喜欢人外表所表现出来的，神所喜悦的是人内心在他面前所表现的。 Tuhan tidak menyukai apa yang kita tampilkan, tapi justru yang di dalam hati 所以 kita. 弟兄姐妹们，上帝要住在我们里头。 Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau tinggal di hati 虽然 kita. 我们可能是没有什么成就的人， Meskipun kita bukan orang-orang yang 但是 berprestasi, 上帝喜悦我们。如果我们向他敞开我们的心， tapi Tuhan bersuka cita kalau kita buka hati kita. 也许我们说我们什么学问我们都没有， Mungkin kita berpikir, Tuhan aku nggak pandai. 但是上帝不是要看你的学问，上帝是要看你对他有没有信。 Tapi Tuhan bukan mau lihat pengetahuan kita, tapi Tuhan mau lihat kita punya hati atau tidak. 也许有人说，上帝当然要住在我里面，因为我是很有成就的一个人，很有学问的一个人。 Mungkin kita berpikir kalau kalau aku berprestasi, berpengetahuan, mungkin Tuhan baru mau tinggal di hatiku. 不是的，弟兄姐妹们， Tidak 上 seperti 帝要 itu. 住在你里面，不是因为你的钱财，不是因为地位或学问，但是因为你愿意寻求他。 Bukan karena harta, pengetahuan, atau prestasi kita, Tuhan mau tinggal, tapi Tuhan mau lihat hati 问 kita. 题是，弟兄姐妹们啊， Pertanyaannya 我 adalah, 们有没有敞开我们的心，接纳我们的耶稣呢？ apakah kita buka hati kita untuk terima Tuhan atau 我们 tidak? 是不是有对主耶稣说过：“我要我的主啊，你来住在我的心。” Apakah kita pernah bilang bahwa Tuhan aku mau tinggallah di dalam hatiku? 主耶稣告诉我们很重要的一句话，说：“我在外面叩门，若有人听见开门，我就进去，我与他，他与我坐席。” Tuhan berkata bahwa aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, maka aku akan membuka pintu. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ia bersama aku dan aku bersama 如 dia. 果今天有人还没有接受耶稣的 Kalau hari ini ada yang belum percaya kepada 弟兄 Tuhan, 姐妹们，上帝爱我们， saudara-saudara sekalian, Tuhan 他 mengasihi kita. 要改变我们的生活， Dia mau mengubah hidup kita. 他看重我们， Dia 他 memperhatikan 要 kita. 住在我们里面。 Dia mau hidup di dalam 在 hati 世界 kita. 上，再没有其他的任何一个上帝愿意说我要住在你里面， Di dunia ini tidak ada Tuhan yang bilang bahwa Tuhan itu mau hidup di dalam hati kita. 只有主耶稣告诉我们，他要住在我们里面。 Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bilang 所以弟 seperti 兄 itu. 姐妹们，上帝不喜悦豪华的建筑物、漂亮的建筑物，乃喜悦敞开接纳他的心的一个人。 Jadi Tuhan tidak tertarik pada bangunan-bangunan yang indah, tapi Tuhan tertarik pada orang-orang yang membuka hatinya. 那哥林多教会呢？他们是一个敞开自己的心，接纳耶稣进到他们心里面的一个人，一群人。 Jemaat Korintus adalah sekumpulan orang yang membuka hatinya untuk Tuhan. 所以保罗告诉他们说：“你们是神的殿 Jadi Paulus berkata bahwa kalian adalah bait Tuhan. 呀！我们今天接纳耶稣，我们就是神的殿。 Hari ini kita menerima Tuhan Yesus, maka kita adalah baitnya 但问 Tuhan. 题是，弟兄姐妹们，我们接纳耶稣以后，成为神的殿以后，我们要怎么保守神的这个殿呢？ Setelah kita terima Tuhan, setelah kita menjadi baitnya Tuhan, bagaimana kita memelihara bait Tuhan ini? 那我们所读的经文呢，告诉我们一个很重要的道理： Bagian yang kita baca ini memberitahu kita sesuatu hal 我 yang 们怎么 penting. 好好的保守神的这个殿呢？ Bagaimana kita memelihara
bait Tuhan. 第一，我们就是要避免纷争。 Yang pertama kita harus menghindari perselisihan. 弟兄姐妹们，美国有2个很出名的人，叫做戈培里牧师。 Di Amerika ada 2 orang yang penting. Yang pertama Billy Graham. 我相信这个人大家都听过了。 Saya yakin setiap kita pernah mendengar nama 戈培 Billy 里是 Graham. 很有名的福音派的布道家 Dia adalah seorang yang terkenal. 呀，但是呢，他旁边的那个人呢，奥肯加，可能大家很少听到这个人的名字。 Mungkin sebelahnya Harold Okena. Mungkin nggak banyak dari kita yang mengenal. 在戈培里出来之前，奥肯加他已经先比较早出来服侍了。 Sebelum Billy Graham muncul untuk melayani, 他也是一个很有名的一个神学家，一个这个一个布道家。 Harold Okena sudah muncul terlebih dahulu dan dia sudah melayani terlebih dahulu. 但是慢慢，当戈培里出来以后呢， Tapi perlahan-lahan setelah Billy Graham muncul, 他就慢慢把他的舞台给了戈培里。 maka Harold Okena perlahan-lahan memberikan panggungnya kepada Billy 有 Graham. 一次呢，在波士顿他们一起出来服侍的时候， Ada satu kali mereka bersama-sama melayani. 呀，那个时候戈培里还很年轻， Saat itu Billy Graham masih sangat 他 muda. 看到这么多的人， Dia melihat begitu banyak orang. 他心里怕了，紧张起来了。 Hatinya sangat takut dan gugup. 哎，弟兄姐妹们，站在众人面前会不会紧张呢？ Saat kita berdiri di tengah orang, apakah kita bisa gugup? 会不会呢？ Bisa tidak? 会呀、 Bisa. 有的时候要讲什么都忘记了。 Kadang-kadang kita mau ngomong apa jadi lupa. 所以年轻的戈培里看到这么多的人，这么多的学生来听他讲到，他心里紧张起来了。 Jadi Billy Graham yang muda itu, dia lihat banyak orang, banyak murid, dia jadi 他 gugup. 对他旁边的这位长辈奥肯加他说：“你可不可以代替我向前讲几句话 Dia bilang sama senior dia, oke nggak, kamu boleh nggak ngomong dulu?？” 他非常愿意的遮盖他年轻的这个童工。 Dan Harold Okenga ini sangat bersedia untuk mengcover Ya. Billy Graham yang muda 他 ini. 起来帮他讲那一场道。 Dia pun maju dan membantu 所以 dia 呢，他们2 bicara. 个人的关系非常好。 Jadi relasi mereka berdua sangat baik. 但是后来戈培里比他更有名。 Tapi pada akhirnya Billy Graham lebih terkenal daripada 那么奥 Harold 肯 Okenga. 加看到戈培里被上帝大大的使用，他也非常的愿意把舞台给他。 Tapi begitu Okenga melihat betapa Tuhan memakai Billy Graham, dia pun bersedia memberi 弟兄姐 panggungnya. 妹们，他们2个人配合的非常好， Pekerjaan sama mereka sangatlah baik. 直到奥肯加被主借走， Sampai Okenga pergi 戈培里后来最近也被主借走了，回天家了。 dan Billy Graham pun juga 我 meninggal. 们看到他们2个人同工配搭都非常好。 Kita bisa melihat kerja sama mereka berdua sangatlah 弟兄 baik. 姐妹们，这个叫做同心合一服侍上帝， Inilah yang namanya sehati melayani 这个 Tuhan. 就是上帝所要的。 Inilah yang Tuhan mau. 但是很可惜，今天我们看到在教会里面常常出现另外一个状况： Tapi sayangnya saat ini di gereja kita melihat hal yang berbeda. 同工与同工之间，会友与会友之间在那边斗争。 Sesama rekan seiman di gereja bisa berselisih. 呀，在哥林多教会也出现一样的问题。 Di jemaat Korintus juga muncul masalah 他 seperti 们 ini. 是一个大件的教会， Mereka adalah jemaat yang besar. 是上帝祝福的一间教会， Mereka adalah sebuah jemaat dan gereja yang Tuhan 但是 berkati. 他们却没有同心合意的服侍上帝。 Tapi mereka tidak sehati melayani Kristus. 他们在教会里面分了党派， Akhirnya mereka banyak pisah-pisah gap-gap 有 di 一 gereja. 群人说什么呢？ Ada sebuah komunitas bilang, 有一群人说我是属于保罗的门徒， ada sekelompok orang bilang bahwa aku adalah muridnya 我 Paulus. 是亚波罗的门徒。 Aku adalah muridnya Apolos. 有的人说我是激发彼得的门徒， Ada yang bilang, oh aku muridnya Kefas. 有的人说我是耶稣基督的门徒。 Ada yang bilang, aku muridnya Yesus 所以 Kristus. 看起来，虽然看起来他们说的话还蛮属灵的，但是他们斗得还蛮凶的。 Sepertinya kata-kata mereka sangat rohani, tapi itu sangat 所以呢， sangat 弟兄 galak. 姐妹们，为了解决这个问题，保罗就说：“你们是神的殿。” Untuk mengatasi masalah ini, Paulus bilang bahwa mereka semua adalah baitnya Allah. 保罗说：“你们是属世界的人啊， Kalian adalah manusia duniawi. 因为在你们当中有嫉妒，有纷争。 Karena di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. 那我们这些使徒、这些教士呢，都是上帝的同工呢。 Sedangkan kita semua yang ada di sini, kita adalah rekan sekerja Allah. 你们是上帝所耕种的田地，你们是上帝所建造的房屋啊。 Kamu adalah ladang Allah dan bangunannya Allah. 所以无论谁都不可以拿人夸口，因为万有全是你们的。 Jadi siapapun tidak ada yang boleh memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu itu 上 adalah 帝都 miliknya. 把我们大家已经给你们了，我们大家都是你们的。 Tuhan sudah memberikan segala sesuatu kepada kita dan kita semua adalah milik 而 Tuhan. 你们呢，是属于耶稣基督的。
Dan kalian semua itu adalah miliknya 因 Allah. 为你们是上帝的殿啊， Dan kalian itu adalah baitnya 所以 Allah. 你们要好好的保守上帝的殿， Jadi kalian harus memelihara baik-baik baitnya Allah. 不要在里面斗争， Jangan berselisih di dalam. 也不要在里面分党派。 Jangan bagi-bagi grup-grup di 所以我 dalamnya. 们怎么样来保守上帝的这个殿呢？ Jadi bagaimana kita memelihara bait Allah ini? 我们不要纷争，我们要避免纷争。 Jangan berselisih dan hindarilah 弟兄 perselisihan. 姐妹们，我们今天当中有纷争吗？ Di tengah-tengah kita saat ini apakah ada 我们 perselisihan? 在神的教会有分什么派、什么派、什么党派吗？我是属于谁？我是属于谁吗？ Apakah di tengah-tengah gereja ini kita membagi grup demi grup, saya grup yang ini, saya grup yang ini? 如果我们有这样做的话， Kalau kita seperti itu, 这个做法、这个行为会破坏上帝的殿。 sikap seperti ini bisa merusak gereja Allah. 呀，这个做法呢，真的是不合神喜悦的， Cara ini tidak menyenangkan 因 Allah. 为上帝已经呼召我们，让我们成为一体了。 Karena Tuhan sudah menciptakan kita menjadi satu tubuh. 我们不要纷争。 Janganlah kita berselisih. 那我们不但不要纷争， Kita tidak hanya jangan 我们 berselisih. 怎么不纷争呢？避免纷争呢？ Bagaimana kita menghindari perselisihan? 我们就是透过建造彼此感谢的一个状态、一个态度，来避免这个纷争。 Kita harus membangun apresiasi dan saling berterima kasih. 我们不是等待别人感谢我们， Jangan menunggu orang berterima kasih sama kita. 但是我们先去感谢别人， Tapi kita apresiasi dulu, terima 感 kasih 谢你 dulu. 的来到， Terima kasih atas kehadirannya. 感谢你今天的服侍。 Terima kasih untuk pelayanannya hari 如果 ini. 感谢你今天在我们教会，成为我们教会的一个分子。 Terima kasih sudah menjadi bagian di gereja kita hari ini. 如果我们今天还等别人感谢我们， Kalau hari ini kita masih menunggu orang terima kasih 可 pada 能呢，我们不 kita, 是在服侍上帝， maka kita bukan melayani 而是 Tuhan. 我们在做生意。 Tapi kita sedang bertransaksi, 我们要别人感 berbisnis. 谢我们， Kita mau orang berterima 我 kasih 们要 sama 别人 kita. 欣赏我们。 Kita mau orang apresiasi 但是 kita. 弟兄姐妹们，我们要先去欣赏别人，感谢别人。 Tapi kita apresiasi dulu orang lain, kita terima kasih dulu sama orang 弟 lain. 兄姐妹们，在我们当中，我们是不是看彼此为同工，或者看彼此为对手呢？ Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kita, apakah kita melihat jemaat ini sini sebagai rekan kerja atau sebagai lawan 如果我们 pesaing? 看到别人比我们积极的话，我们看到他是上帝所使用的那个人，或者看他为我们的对手呢？ Kalau kita lihat seseorang dipakai Tuhan begitu baik, apakah kita menganggap dia sebagai saingan kita? 呀，当我们意见不合的时候， Ketika kita berbeda pendapat, 我们是不是以得胜、胜利为我们的目标，或者我们以同理心作为我们的目标呢？ kita menjadikan kemenangan kita atau menjadikan simpati itu sebagai tujuan kita. 弟兄姐妹们，很多时候我们在教会都是讲对错的问题， Seringkali di gereja kita membicarakan hal benar dan salah. 其实对错真正来说不是那么重要。 Sebenarnya benar dan salah itu nggak terlalu penting. 我们给出一个准确的回应才比较重要。 Yang terlebih penting adalah kita meresponi dengan benar. 就算我们做对了， Meskipun kita benar, 但是如果我们很粗鲁、很粗糙，我们也伤害了别人， tapi kalau kita kasar dan melukai orang lain, 我们也不会建造别人。 kita juga tidak bisa mendapatkan 但是 dia. 如果就算我们错了， Meskipun kita salah, 但是如果我们谦卑悔改承认，我觉得这也没有不好。 tapi kalau kita mengaku dengan rendah hati, ini pun juga tidak 我们可 salah-salah 以一 banget. 起重新来学习，一起重新来做。 Mari kita bersama-sama belajar dan mulai lagi. 所以保罗说要避免纷争， Jadi Paulus berkata, marilah kita hindari 因为你们 perselisihan. 是神的殿。 Karena kamu adalah bait Allah. 如果你们在里面还纷争的话，这说明你们是属世界的。 Karena kalau masih berselisih, maka kita masih duniawi. 弟兄姐妹们，保罗在第3章17节说了一个非常严肃的警告。 Di dalam ayat 3 ayat 17, di dalam pasal 3 ayat 17, 他说：“若有人毁坏神的殿，神必毁坏那人，因为神的殿是圣洁，这殿就是你们。 jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. 为什么 Sebab 他 bait 说这句 Allah 话呢？ adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 为什么他 Kenapa? 说这句话呢？ Kenapa? 因为他就是警告那一些搞纷争的人。
Paulus mau memperingatkan orang-orang yang berselisih itu. 如果你用你的钱财来分裂教会， Kalau kamu pakai hartamu untuk menghancurkan gereja, 上帝就要拆毁你； maka Tuhan akan 如果你 membinasakanmu. 用你的本事、用你的恩赐来分裂这个教会， Kalau kamu pakai talentamu menghancurkan gereja, 上帝就必毁坏你； maka Tuhan akan 如 membinasakanmu. 果你都用你的势力、用你的影响力来破坏、来分裂这个教会， Kalau kamu pakai daya pengaruhmu untuk menghancurkan gereja, 上帝要破坏你， maka Tuhan akan 上帝要 menghancurkanmu. 毁坏你。 Tuhan akan 弟 membinasakanmu. 兄姐妹们，这个是一个非常严肃的警告。 Saudara-saudara sekalian, ini adalah peringatan yang sangat keras. 所以，如果我们今天心里面有基督的话， Jadi kalau kita saat ini, 我们看到别人的成就，我们心里不开心。 kalau kita iri dan melihat prestasi orang lain dan kita tidak gembira, 我们不要做下去，我们要赶快停下来，我们要赶快悔改， jangan lanjutkan dan segeralah berhenti. 不然上帝必定毁坏我们。 Maka kalau tidak, Tuhan akan membinasakan kita. 避免纷争是保守神的殿的第一个做法。避免纷争是保守神的殿的第一个做法。 Salah satu untuk menghindari perselisihan adalah salah satu untuk tidak menghindari perselisihan adalah cara pertama menjaga bait Allah. Ya, 第二个方法呢， cara yang kedua adalah 就是逃避真理，逃避淫行。 menghindari percabulan. 在第6章18到20节， Di dalam Korintus 6 ayat 18. 神的话说：“你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在圣子以外；唯有行淫的，是得罪自己的圣子。” Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap 岂 dirinya 不知 sendiri. 你们的圣子是圣灵的殿吗？这圣灵是从神来的，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. 我们不但要避免纷争，我们也要逃避淫行。 Kita tidak hanya harus menghindari perselisihan, tapi kita juga harus menghindari 弟 percabulan. 兄姐妹们，淫行、淫乱、奸淫呢，在圣经里面是一个非常严肃的一个罪。 Di dalam Alkitab, percabulan adalah sebuah dosa yang sangat serius. 那奸淫呢，意思就是说，我们除了跟上帝、跟我们妻子、跟我们的配偶以外的这个结合以外，发生性关系，这个叫做奸淫。 Sebuah ikatan yang di luar relasi kita dan Tuhan dengan relasi kita dengan sesama kita, maka di luar itu adalah percabulan. 这个叫做奸淫。 Itu namanya 那 percabulan. 圣经呢，非常的警告信徒要避免、要逃避所谓的奸淫。 Alkitab memperingatkan anak-anak Tuhan untuk menghindari percabulan ini. 那圣经呢，在18节告诉我们，淫乱呢是在我们身体里面所犯的罪，是得罪我们自己的身体。 Dikatakan bahwa tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 什么意思呢，弟兄姐妹们？ Artinya apa? 为什么他说奸淫是得罪自己的身体呢？ Kenapa dia katakan bahwa itu berdosa terhadap diri sendiri? 因为呢，奸淫是用我们自己的身体去犯罪，而犯罪的那个地点、犯罪的那个地方，也就是在我们自己的身体里面。 Karena percabulan itu kita lakukan dengan diri kita sendiri dan kita lakukan atas diri kita sendiri. 呀，所以这个跟其他的罪不太一样吧？ Jadi berbeda dengan dosa yang 比 lain. 如说，今天我偷东西， Misalnya hari ini saya mencuri, 我是用我的手偷拿这个东西， saya pakai tangan saya untuk mencuri. 犯罪的那个地方是我身体的外面， Tapi posisi yang saya lakukan pencurian itu ada di luar, di 但 tempat 是 lain. 淫乱不一样， Tapi berbeda dengan 我是 percabulan. 在我身体里面犯罪， Saya berdosa di dalam diri saya 我是 sendiri. 得罪我自己的身体， Saya berdosa kepada diri saya 而因为 sendiri. 我的身体是上帝的殿呢， Dan diri saya adalah bait Allah. 所以呢，我也就得罪了上帝 Maka itu artinya saya juga berdosa kepada Tuhan. 呀。不单是因为它的定义，我们看到它的结果、它的后果也是蛮严重的。 Bukan hanya maknanya yang penting, tapi dampaknya juga penting. 那奸淫呢，通常使一个人的眼睛蒙瞎，蒙蔽一个人的眼睛，它也毁坏一个人的身体。 Percabulan membutakan dan 它 membinasakan 不但 orang. 毁坏，它蒙蔽，它毁坏。 Dia membutakan dan juga membinasakan. 通常犯奸淫的人呢， Orang yang melakukan percabulan 没有那么容易悔改， biasanya nggak mudah untuk 不 bertobat. 但不悔改， Tidak hanya tidak 他 bertobat, 也在那边自以为意， tapi dia juga membenarkan diri. 他在那边辩驳来证明他自己所做的是对的。 Dia berusaha untuk
bilang bahwa apa yang dilakukan itu benar. 有一个人这样说： Ada seorang yang berkata, 你的存在，我们今天的在一起，是上帝给我的一个奖赏。 kehadiranmu adalah imbalan dari Tuhan atas pelayanan yang saya lakukan. 那这个人为什么说这句话呢？ Kenapa orang ini berkata begitu? 他是对他的一个同工说吗？ Apakah dia bicara kepada rekan seiman dia? 不是， Bukan. 他是对他的一个女人说 Dia berkata kepada seorang 呀，seorang wanita。 seorang 那 wanita. 这个女人是谁呢？ Siapakah wanita ini? 就是他的治疗师，therapist。 Seorang wanita ini adalah 因为 terapisnya. 这个人他脊椎有严重的受伤， Jadi orang ini punya luka. 所以他常常去治疗师，请治疗师按摩他， Jadi dia sering ke terapis untuk 而 dipijat. 且他也是到处出国去很多国家的人， Dan dia juga sering keluar negeri. 所以在每一个地方他都有自己的治疗师帮他按摩，帮他治疗。 Jadi di setiap tempat dia punya terapis untuk menolong kesehatannya 当 ini. 这些女治疗师拒绝他的时候，他说：“不是啊，没问题，你是上帝给我的服侍的一个奖赏。” Tapi terapis ini nggak mau dan dia bilang, oh nggak apa-apa, kamu adalah imbalan dari Tuhan yang atas pelayanan yang saya lakukan. 这个人是谁呢？ Siapakah orang ini? 这个是世界有名的护教学家拉维撒加利亚， Dia adalah Ravi Zakaria. 是我非常崇拜的一个人。 Dia sebenarnya orang yang sangat saya 我从 puji. 他的教 puja. 导学习了很多的东西， Dari ajarannya saya belajar banyak 但是 hal. 竟然犯了这个罪。 Tapi dia ternyata melakukan dosa ini. 另外一个人， Orang yang lain. 他说：“我们在一起，这个是神的旨意。 Dia bilang kebersamaan kita ini adalah kehendak Tuhan. ”他对谁说的？ Dia bilang pada siapa? 他对他的一个年轻的教会里面的学生说的这句话。 Dia bilang kepada salah satu murid di gereja dia. 那个年轻的弟兄呢，是他的圣经小组里面的一个学生。 Seorang pemuda ini adalah salah satu murid di gerejanya. 那他为什么说我们在一起是神的旨意呢？ Kenapa dia mengatakan kalimat ini? 是因为说在一起学习圣经是神的旨意吗？ Apakah sama-sama belajar firman Tuhan adalah kehendak Tuhan? 他不是指这件事情， Dia bukan menunjuk pada itu. 他是指他们在一起发生性关系是神的旨意呀、 Bukan bersama-sama belajar firman, tapi kebersamaan sebagai maksudnya pasangan gitu. 那么他是谁？ Lalu siapakah dia? 他是美国20世纪中40、50年代出现一个很重要的一个神学家， Dia adalah seorang teologi di abad ke-24. 他叫做普莱斯 （Paul Pressler）。 Namanya Paul Pressler. 他在美国是一个很受尊敬的一个牧师，很受尊敬的一个神学家， Di Amerika dia sangatlah orang yang sangat dihormati. 但是竟然犯了这个罪。 Tapi ternyata dia melakukan dosa 2 ini. 年前才刚刚过世的， Baru meninggal 2 tahun lalu. 实在很可悲的一件事情。 Sungguh sangat menyedihkan. 所以奸淫呢，蒙蔽一个人的眼睛，也毁坏一个人的身体， Jadi percabulan membutakan dan membinasakan. 让他不但犯罪，但是他也拿真理来遮盖自己的罪。 Tidak hanya dia berdosa, tapi dia juga mencari-cari alasan untuk menutupi dosanya. 还有一个人，这个人说，我们2个人的关系呢，是一个二元论。 Ada seorang lagi dia bilang bahwa hubungan ini ada dualisme. 什么叫做二元论呢？ Apa artinya dualisme? 我有了太太， Aku sudah punya 这个是 istri. 上帝定给我的旨意， Ini adalah ketetapan Tuhan untuk saya. 但是另外一个我又爱上了你， Tapi di sisi lain saya 这 mencintaimu. 个是我心里上帝许可的一个欲望。 Tapi ini adalah suatu kerinduan yang Tuhan izinkan dalam hatiku. 他说，在神学里面也很多这种二元论。 Di dalam teologi juga banyak dualisme seperti ini. 比如说，上帝他是人，他也是神啊。 Misalnya Tuhan adalah Tuhan, tapi Tuhan juga adalah manusia. 上帝 misalnya 是 seperti itu. 慈爱的，他也是公义的啊。 Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasih, tapi Tuhan juga 所 ada 以 yang 在神学 adil. 里面有很多的二元论，在我们的生活里面也有这种二元论， Jadi dalam kerohanian juga banyak 甚 dualisme. 至他把他的外遇带到家里面，跟他的太太一起住。 Bahkan si pria ini membawa simpanannya untuk tinggal bersama dengan istrinya di rumah. 他是谁呢？ Siapakah dia? 如果弟兄姐妹们，我们学神学，我们不可能略过这个人所写出来的书。 Kalau kita belajar tentang teologi ya, maka kita akan nggak kenal orang ini. 他是全世界神学家所尊敬的一个近代的神学家，高尔巴特。
Karl Barth Namanya adalah Karl Barth. seorang teolog yang dihormati. Ya, 所以呢，弟兄姐妹们，这是一个很可悲的一些现象。 Jadi saudara-saudari sekalian, ini adalah hal yang sangat 这 menyedihkan. 就是为什么保罗说要逃避淫乱。 Inilah kenapa Paulus bilang larilah dari 什么叫做 percabulan. 逃避呢？ Apa artinya 逃避 lari? 就是快快的走啊！ Artinya lari dengan cepat. 在雅各书4章7节，雅各说你要抵挡魔鬼。 Di Yakobus 4 ayat 7 dikatakan lawanlah iblis. 以弗所书6章11节，保罗说你要抵挡魔鬼。 Di Efesus juga dikatakan lawanlah iblis. 但是当他谈到关于淫乱的时候，他不是说抵挡，他说逃跑啊，走啊， Tapi ketika ngomong soal percabulan bukan lawan tapi lari. 不要再等了， Jangan tunggu lagi. 不要拖了， Jangan tunda. 现在 Sekarang juga. 不是明天， Bukan 也 besok. 不是等下， Bukan nanti. 现在 Sekarang. 因为现在不跑， Karena jika tidak lari 你 sekarang, 就死了。 maka kamu akan mati. 参孙他说再等一下吧， Kalau kita bilang nanti, 参孙心酸他说等一下， tunggu. 心酸以为他很有力量， Simpson pikir dia punya kekuatan. 没有关系，再躺一下子， Dia pikir berbaringlah 再 sebentar 跟大 lagi. 利拉聊几句话没有关系的， Ngobrol sama Delila sebentar lagi 再 lah. 躺一下聊一下，等一下他就死了。 Berbaring sebentar lagi, tunggu nanti. 所以上帝 Maka 说 dia 要 mati. 赶快逃啊， Maka Tuhan bilang cepat 不 lari. 要等了。 Jangan tunggu 如果 lagi. 今天我们有这个问题，我们要跑啊， Kalau hari ini kita bermasalah dengan percabulan, lari. 不要再想了。 Jangan pikir 你 lagi. 能做到最好的方法就是现在跑走， Cara terbaik adalah 跑到哪里 sekarang. 去呢？ Lari sekarang dan 跑 lari 到 kemana? 上帝的施恩宝座面前来领受他随时的帮助， Lari kepada Tuhan dan terima pertolongan Tuhan segera. 因为这个真的是我们没有办法自己面对的。 Karena ini adalah hal yang tidak mampu kita hadapi 如 sendiri. 果我们面对他， Kalau kita hadapi dia, 我们必定失败。 kita pasti gagal. 我们一定要跑啊！ Kita harus lari. 跑走逃跑是避免淫乱最好的一个方法， Lari dan kabur itu adalah cara terbaik untuk 这是 lari 永 dari 不改变 percabulan. 的一个方法。 Ini adalah cara yang tidak ada 约 yang 瑟 lain 在 lagi. 创世纪逃走了， Yusuf kabur Ya. di kejadian ya. 那么在新约保罗说要跑啊， Di perjanjian baru Paulus juga bilang lari. 现在我们也要跑， Sekarang kita 要 juga 逃 harus 避 lari. 这个淫乱， Kabur dari percabulan. 因为如果我们不跑走， Kalau kita tidak lari, 他就抓住我们了， maka dia akan mengikat 他就 kita, 破坏我们的身体， menangkap dan merusak tubuh 他也 kita. 破坏我们的教会。 Dia akan merusak gereja kita. 弟兄姐妹们，我们要一起保守好神的殿， Saudari-saudari sekalian, kita harus merawat, memelihara bait Tuhan. 为什么呢？ Kenapa? 因为20节告诉我们，你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。6章20节， Karena di di pasal 6 ayat 20 dikatakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan 我 tubuhmu. 们不是属于我们自己的， Kita bukan milik diri kita 上 sendiri. 帝把我们买下来了。 Tuhan sudah beli kita. 他在十字架上流出宝血啊，弟兄姐妹们， Di salib Tuhan sudah mengucurkan darahnya untuk kita. 他爱我们， Tuhan mengasihi 他要 kita. 我们每一个人的身体成为他的， Tuhan ingin seluruh tubuh kita itu menjadi miliknya. 他要使用我们的思想，要使用我们的心意、感觉，要使用我们的手、我们的脚来荣耀他，来为他而活。 Tuhan mau kita pakai pikiran, hati, perasaan, kaki, tangan kita untuk hidup bagi Tuhan. 上帝也把我们召聚来了，在这个教会成为一体了。 Tuhan juga sudah mengumpulkan kita semua di sini untuk menjadi satu tubuh. 我们好好的珍惜神的殿吧， Hargailah tubuh bait 珍 Allah. 惜这个教会，也珍惜我们自己吧。 Hargai gereja ini dan hargai diri kita 不要 sendiri. 破坏神的殿， Jangan rusak bait Allah. 避免纷争， Hindari perselisihan 逃避淫乱， dan larilah dari percabulan. 让神的殿这个教会，包括我们自己在内，继续被上帝使用来荣耀他的名。 Biarlah bait Allah, gereja ini termasuk diri kita dipakai Tuhan untuk memuliakan nama 但愿 Tuhan. 上帝祝福我们大家。 Kiranya Tuhan memberkati kita 我 semua. 们一起祷告， Mari kita berdoa. 天父上帝，我们来到你的面前， Allah Bapa, kami datang ke hadirat Tuhan. 我们感谢你，你拣选了我们， Kami bersyukur Tuhan memilih 并 kami. 且你要住在我们里面， Bahkan Tuhan mau tinggal dalam hati 将我 kami. 们软弱、有病、有限、不配的这个人、不配的这个身体，成为了你的殿。 Kami yang lemah, kami yang cacat, kami yang tidak sempurna ini Tuhan mau jadikan bait Allah. 求主教导我们来感恩、来珍惜神的殿， Kiranya Tuhan ajar kami bersyukur dan menghargai bait Allah 教导 ini. 我们好好的爱这个教会， Ajar kami untuk mengasihi gereja ini. 教导我们好好的爱弟兄姐妹们， Ajar kami mengasihi
saudara-saudari 求 sekalian, 主使用我们一生来荣耀你， kiranya kami pakai hidup kami untuk memuliakan 求 nama 主 Tuhan. 使用我们的教会成为你在世界上成就你国度的一个器皿。 Tolong gereja ini untuk menjadi alat di dunia ini. 主，我们如此祷告，乃是奉靠耶稣的名求。 Tuhan, demikian doa kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 上帝祝福我们大家。 Tuhan memberkati kita semua.